Eh, macam kena. Hah? Macam ada je ni. Ada. Kena lagi lah. Kena lagi lah. Dani nampak ni. Ada lagi seekor lah. Ada lagi. Aduh. Dahsyat. Dani ada berapa ekor lah? Ana ni tanya ke Peli ni? Tanyalah berapa ekor. Dapat lagi. Nah, tengoklah berapa. Sekejap. Nah, masuk sini je lah. Masuk sini je terus. Kenapa? Alah. 5 ekor je. Sial, tak apalah ambil lah. Ana dah berapa dah? Banyak tengok ni. Tengok. Berat ni. Banyaknya. Nampak ni. Ini tak boleh jadi ni. Banyak. Tak boleh jadi ni. Ana. Ana nak mancing. Ana mancing lah. Denny nak pergi kolam. Dani. Ni? Tak apalah. Kalau nanti Denny nak harvest, nak turun, nak apa pakai jaring terus lah. Senang. Setakat 5 ekor, 16 jam dah kat sini. Merajuk nampak. Dani. Alamak. Macam mana ni? Alamak. Udang tinggal lah. Oh tanah yang subur ini, pusaka milik kita, anugerah maha kuasa, tersimpan sejuta rahsia. Berbudi pada bumi, Tu. Dia dah sampai je lebu. bumimu tak pernah mungkiri, hasilnya akan diberkati. Ini tak silap saya ni majlis perbandaran dia. Bertemu lagi bersama Ana dan Dani dalam program Agro Eksplorasi yang membawakan anda pengetahuan isu-isu berkaitan pertanian yang memberikan peluang perniagaan. Episod kali ini akan mendedahkan pada khalayak tentang penternakan udang yang memberikan keuntungan kepada pengusaha di Malaysia dan seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Ana. Ya. Rasa kita dah hampir ni ke tempat kolam Mr. Lau ni. Ni tengok ni pejabat penyelidik perikanan air tawar. Ni. Nampak tak? Kampung Seperi. Felda Titi. Felda Titi. Kat sini lah. Oh, dekat Kampung Seperi. Cuba tanya, kat dalam ni kolam ada kolam udang ah? Dalam makin ada, jauh ini. Jauh lagi Jauh lagi. Ini ada apa ni? Mentas desa. Merentas desa. Sudah sikit lah. Okey, terima kasih. Okey. Selamat datang. Mr. Lau, apa khabar? Baik, khabar baik. Lama tunggu kami. Tak, baru sampai aja. Maaf. Tak. Aduh. Sila masuk. Sila masuk. Misi Jabatan Perikanan Malaysia adalah mengurus dan membangunkan sektor perikanan secara mapan, dinamik dan berdaya saing berasaskan maklumat saintifik dan perkhidmatan berkualiti. Justru kewujudan Jabatan Perikanan di setiap negeri dan daerah adalah untuk membantu menggerakkan misi dan objektif Jabatan Perikanan. Selau. Macam kolam-kolam ni kat sini, berapa banyak semuanya? Dalam site ini ada 16 biji kolam. Ui, banyak 16. Berapa ramai pekerja? Sini ada 4 orang bekerja. Mr. Lau, macam kolam-kolam di sini, kita tahu Mr. Lau ternak udang kan? Tapi udang jenis apa? Udang galah. Udang galah saja. Ini udang galah aja. Memang semua kolam-kolam? Semua kolam udang galah. Okey. Udang galah je. Tapak sekarang ni kepunyaan Mr. Lau ataupun di... Ini untuk HIP project. HIV tu apa tu? Apa? HIP. Dia bawa Kementerian Pertanian untuk bantu sama golongan orang-orang miskin. Orang miskin pun kita dapat bantu dalam masa yang sama. Baguslah Mr. Lau ni. Thank you. Saya sentiasa mahukan mentadbiran kerajaan ini prihatin terhadap keluh kesah dan rintihan gulungan seperti petani dan nelayan. Kita faham akan jerih payah mereka menongkah arus kehidupan, memugar tanah dan bergelut dengan badai demi mencari rezeki.
Bantuan kita bagi kepada semua tanpa mengira fahaman politik demi untuk membela nasib dan meringankan beban yang ditanggung oleh petani-petani. Ini yang punca air lah. Di sini punca air yang disalurkan berasal dari atas bukit yang masih bersih dan tidak tercemar. Takungan ini terus ke parit-parit kecil yang membawa air bersih ke seluruh kolam-kolam udang yang terdapat di sini. Udang galah sesuai diternak kerana mempunyai permintaan yang agak baik di samping harga pasarannya yang agak tinggi. Pengurusan ternakannya juga adalah mudah dan jarang diserang penyakit serta jangka masa ternakan yang agak singkat. Kualiti udang galah di Negeri Sembilan dia berbeza dengan kualiti udang galah yang diimport daripada negara jiran. Dia lebih kenyal dan lebih tahan lama. Jangan ke mana-mana, kami akan kembali lagi menemui anda selepas ini. Dia berada betul-betul dalam kolam udang galah. Kepunyaan Mr. Lau, di mana kolam ini terletak di Jelebu, Negeri Sembilan. Okey, di sinilah mereka akan memilih udang-udang galah yang bersesuaian untuk diangkat. Kalau kecil mereka tak angkat dulu. Kita nak nampak bahawa industri udang galah satu industri yang boleh menjana pendapatan tinggi kerana kos untuk mengeluarkan 1 kilo udang galah cuma RM22 per kilogram. Harga pasaran dia RM43 sekilogram pasaran sekarang. Ini menunjukkan bahawa jika dia usahakan udang galah, dia mendapat keuntungan hampir 100%. Pada mula tadi kita memasang jaring sampai kita mengumpul udang-udang ni. Okey, saya nak tanya, untuk udang ni, kalau kita macam harvest ni, dia mengikut pasaran ke ataupun permintaan? Ikut permintaan. Permintaan, okey. Dia saiz dia macam mana udang? Saiz biasa dia 30 lebih klem 1 ekor lah. 30 ekor per kilo lah. 30 ekor per kilo lah? Per kilo. Oh, ni saiz dia lah? Ya, saiz dia. Oh, ini saiz dia ni berumur berapa lama? 5, 6 hingga 6 bulan. Oh, 5 hingga 6 bulan lah. Ya. Oh, selalu permintaannya daripada mana datang? Pemborong dia dari tempatan ataupun Singapura lah. Singapura lah? Ya. Oh. Kita sudah memilih mengikut pasaran, apa proses seterusnya? Seterusnya kita naik itu angkutan lori. Angkutan lori dibawa ke mana? Ke Singapura ya. So maksudnya daripada sini terus ke Singapura ataupun terus ke Singapura? Terus ke Singapura. Ya. Proses seterusnya di mana daripada kita udang galah yang kita ambil daripada kolam tadi dan udang-udang itu akan dimasukkan ke dalam fiber ini. Separuh udang galah Danny sudah masukkan ke dalam fiber ni. Ada banyak lagi yang Danny kena buat. Okey, untuk proses seterusnya saya pas kepada Ana. Orang kata proses untuk penghantaran. Ana, cepat. Okey.
Projek ternakan udang dianggap berjaya jika kadar hidup dan pengeluarannya tinggi serta mampan dan tidak merosakkan alam sekitar. Oleh kerana ternakan udang adalah satu industri yang dinamik, teknik-teknik ternakan dan pengurusannya senantiasa berubah-ubah dan berkembang dari semasa ke semasa. Udang-udang yang telah Danny tangkap tadi tu, sekarang ini sedang dimasukkan ke dalam lori yang besar kat belakang sana tu. Sebelum udang-udang ini dieksport ke Singapura secara hidup-hidup. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui Jabatan Perikanan membantu pengusaha aquaculture kerana kita dapat pasaran dari luar negara. Kementerian melalui Jabatan Perikanan mengeluarkan peruntukan membantu pengusaha dalam pengeluaran benih udang galah, benih ikan dan alat mudah alih untuk meningkatkan industri pengeluaran. Oh tanah yang subur ini, pusaka milik kita, anugerah Maha Kuasa, tersimpan sejuta rahsia. Berbudi pada bumi, hijau padi menguning, bumimu tak pernah mungkiri hasilnya. Sedapnya. Sebelum saya dan Danny ke destinasi yang seterusnya, Mr. Lau sempat menjamu kami dengan udang bakar yang segar dan sangat lazat. Makan. Perjalanan ke Endar Rompin mengambil masa 5 jam dari Kuala Lumpur, manakala dari Johor Bahru yang mengambil masa lebih kurang 2 jam. Rompin adalah sebuah daerah perkampungan nelayan yang terletak di selatan negeri Pahang. Taman Negara Endar Rompin merupakan antara tarikan yang terdapat di sana. Mr. Low? Ya. Hai, khabar? Halo. Mr. Low? Ya, saya Mr. Low. Kita Nak naik pergi kereta kolam, nak ni naik ke? kereta ni. Oh, kereta ni. Kenapa? Ya, sebab keadaan jalan dalam kolam kurang memuaskan. Jadi kita kena pakai 4-wheel lah. Jom. Okey. Kita boleh panggil dia Mr. Phua. Mr. Phua. Kita boleh panggil dia Apang. Pengurus Endar Biofarms ini. Jom. Kami akan kembali lagi selepas ini. Kami sudah ada 20 tahun pengalaman. Ladang ini merupakan salah satu projek kami yang bermula pada tahun 2004. Ladang sini ada 52 kolam dan kita ada seramai 28 orang pekerja. Penternakan udang bukan sahaja memberikan keuntungan kepada pengusaha, tetapi turut memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Mr. Low, kita tengah buat apa ni? Kita tengah mau kira benih. Kira benih. Anda tengok ni berapa ekor? Udang ni. Dalam 5 ekor. 5 ekor, betul. Ya. Anda pun boleh buat. Boleh buat. Okey, sekarang ni apa yang sedang pekerja-pekerja di kolam ini lakukan? Mereka sedang masukkan anak-anak udang tersebut ke dalam kolam ini. Tak nampak tapi sebenarnya ada tu sebab terlampau halus kan.
dan selalunya dalam satu kolam sebanyak 1 juta akan dimasukkan. Udang boleh diternak secara bersepadu untuk tambah nilai. Kita pelihara ikan tilapia, benihnya kita masuk dalam sini dulu. Lepas tu kita besarkan ke 200 gram. Terus lepas besar 200 gram, Kita akan pindah ke sangka ikan dalam kolam udang. Sangka ikan Dalam kolam dalam udang. kolam udang. Dalam sangka yang kita buat, bela ikan tilapia untuk membuat polyculture, di mana ikan itu akan dipelihara untuk menambahkan pendapatan dalam sesuatu kolam itu. Puas hatilah, ikan boleh besar, sama sekali dengan udang juga boleh besar. Cara penjagaan kolam, kita menetapkan seorang pekerja menjaga 3 kolam dan makanan diberi daripada pukul 7 pagi sampai pukul 7 petang. Teknologi terbaru ialah autofeeder. Makanan akan ditaburkan secara automatik mengikut masa dan kuantiti dan juga frekuensi yang kita tentukan. Ini tray untuk monitor sama ada itu makanan sudah boleh habis dimakan ataupun tidak. Biar saya tunjukkan. Jadi ini menandakan makanan sudah berlebihan. Berlebihan? Ya, jadi kita akan set balik itu masa supaya mengurangkan makanan yang diberikan. Ya. Jabatan Kerajaan banyak membantu kami dari segi pemantauan. Daripada unit biosecurity, kita akan buat pemeriksaan untuk antibiotik dan juga kehadiran virus. Biasanya kita akan buat pemantauan sebulan sekali. Biasanya kalau virus ni susah untuk dirawat, kita hanya buat langkah pencegahan. Kita akan beri khidmat nasihat kepada pengusaha untuk membina, biasanya benang-benang. Kita buat kawat di atas setiap kolam. Jadi ejen penyakit seperti burung bangau akan tidak dapat masuk ke dalam kolam. Permintaan terhadap udang ni tinggi, sama ada di pasaran tempatan ataupun di luar negara. Sebab permintaan terhadap kualiti udang tu dia lebih tinggi. Majoriti hantar udang hidup. Jadi harga untuk udang segar yang hidup lebih baik daripada yang mati. Perniagaan ini berpotensi untuk berkembang maju dan setakat 2010 dianggarkan sebanyak 150,000 tan metrik udang bernilai 2.7 bilion ringgit telah dihasilkan. Setiap kali setelah menuai, air dari kolam-kolam ini akan disalurkan keluar. Tapi sebelum air-air ini dilepaskan ke sungai, ianya akan disimpan di dalam takungan selama 3 hari, dirawat dan dipastikan air ini bersih mengikut piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia di www.moa.gov.my/agroeksplorasi. Kini kita sampai ke segmen kuis. Hadiah utama yang menanti pemenang, sebuah TV plasma berskrin rata 42 inci jenama Panasonic, sebuah iPad dan telefon bimbit Nokia X6 tajahan Agrobank dan Pharma. Pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang betul dan paling pantas sampai kepada kami selepas rancangan ini. Apakah jenis udang yang diternak oleh YHL Aquaculture? Di manakah terletaknya kolam-kolam udang yang dipaparkan dalam episod ini? Namakan jenis ikan yang turut diternak di dalam kolam udang Endau Biofarm. Untuk menyertai, type MOA jarak kuis. Jarak diikuti dengan jawapan anda. SMS ke 15888. Untuk maklumat lanjut, layari www.moa.gov.my/agroeksplorasi. Umpama baja, sumber kesuburan dan hazanah tanah bonda.